Dr. Sun Yat-sen lahir pada 12 November 1866 dan beliau ialah seorang pemimpin politik dalam Revolusi China yang bergelar Bapa China Moden. Beliau memainkan peranan penting dalam penggulingan dinasti Qing pada tahun 1911. Dr. Sun Yat-sen merupakan presiden sementara yang pertama apabila Republik China ROC ditubuhkan pada tahun 1912 dan kemudiannya menubuhkan parti Kuomintang KMT yang menjadikan beliau sebagai pemimpin parti yang sulung. So, fakta pertama ialah menubuhkan pertubuhan revolusioner. Pada tahun 1854, Dr. Sun Yat-sen menubuhkan sebuah pertubuhan revolusioner iaitu Sing Chung Hui di Honolulu, Hawaii. So, maklumat utama pertubuhan ni adalah untuk menggulingkan kerajaan Manchu. Beliau iaitu Dr. Sun Yat-sen ni mendapat sokongan daripada orang Cina di seberang laut untuk melancarkan pemberontakan. So, pada tahun 1895, golongan revolusioner merancang untuk menawan Canton bagi menjadikan Canton sebagai ibu pejabat Sing Chung Hui. So, last kali percubaan diorang gagal dan Dr. Sun Yat-sen mendapatkan perlindungan di Jepun. Beliau telah menubuhkan cawangan Sing Chung Hui di Yokohama, Jepun. Seterusnya, fakta kedua adalah menubuhkan Parti Revolusi. Huraian pertama, pada tahun 1905, Dr. Sun Yat-sen telah menubuhkan Parti Revolusi yang dikenali sebagai Tung Meng Hui di Tokyo. Huraian kedua, Tung Meng Hui merupakan gabungan Sing Chung Hui dengan dua buah persatuan revolusioner iaitu Hua Xing Hu dan juga Kung Fu Hui. Antara matlamat utama penubuhan Tung Meng Hui adalah menjatuhkan kerajaan Manchu, menubuhkan kerajaan Republik, menjadikan tanah-tanah hak kerajaan dan juga menghapuskan penguasaan kuasa-kuasa asing di China. Evidensnya, cawangan-cawangan Tung Meng Hui ditubuhkan di Brussels, San Francisco, Singapura, Tanah Melayu dan juga Honolulu. Ulasannya, menerusi cawangan-cawangan di seberang laut, Dr. Sun Yat-sen telah berjaya memunggut wang dan juga merekrut sukarelawan bagi melaksanakan pemberontakan. So, fakta ketiga ialah menyebarkan perasaan anti-Manchu. Dr. Sun Yat-sen menyampaikan ceramah bagi menanam perasaan anti-Manchu dalam kalangan orang-orang Cina, khasnya di kalangan mereka yang berada di seberang laut. Ini untuk dapatkan sokongan orang Cina untuk menyokong dia lah, sebab dia nak menyebarkan perasaan anti-Manchu tu. So, beliau juga berkunjung ke merata tempat di dunia, khasnya di Amerika dan Eropah. Tujuan dia berkunjung ke merata tempat ni untuk mendapatkan sokongan moral dan material dari masyarakat Cina di luar negeri. Dan Dr. Sun Yat-sen ni berjaya mendapat sokongan moral mereka, khasnya dari segi kewangan. So, dia dapat duit. So, beliau menulis rencana-rencana dalam akhbarnya Min Pao di Tokyo. Melalui penerbitan ini, idea-idea Republik beliau disebarkan. So, last sekali, gerakan revolusioner Dr. Sun Yat-sen ni dia mendapat sokongan daripada pelajar-pelajar rakyat yang tidak berpuas hati terhadap kezaliman Manchu. Contoh kezaliman Manchu macam kongsi-kongsi gelap dan tentera yang mendapat latihan barat. Fakta keempat adalah mengemukakan ideologi revolusi. Huraian pertama, Dr. Sun Yat-sen telah mengemukakan 3 prinsip rakyat iaitu Min Su Cui, nasionalisme, Min Chuan, demokrasi, Min Sheng Cui, kebajikan sosial. Huraian kedua, prinsip nasionalisme dihaskan kepada orang-orang Cina dalam perjuangan membebaskan negeri China dari kerajaan Manchu. Prinsip kedua iaitu demokrasi bertujuan untuk menggantikan pemerintahan Manchu atau monarki kepada corak republik atau demokrasi. Prinsip ketiga bermaksud pemerintahan yang akan mengutamakan kebajikan rakyat. Evidensnya, beberapa orang tokoh telah menyokong ideologi Dr. Sun Yat-sen dan menjadi pengikutnya. Antaranya adalah Huang Xingli Zhongren, Zhang Binglin, Zhang Renjie dan lain-lain.
Ulasannya, ideologi San Minchu-i telah menyumbangkan kepada perkembangan gerakan revolusi di negara China kerana beliau berjaya mempengaruhi orang ramai menerusi ideologi ini. Kata kelima, melancarkan pemberontakan. Huraian 1. Antara tahun 1895 hingga 1991, Dr. Sun Yat-sen dan pengikutnya merancang dan melancarkan 10 pemberontakan di negara China. Huraian kedua, walaupun pemberontakan itu gagal, tetapi pemberontakan tersebut telah menjejaskan martabat dan maruah kerajaan Manchu. Evidence. Pemberontakan Wuchang di bawah pemimpin Li Yuanhong yang meletus pada 10 Oktober 1911 yang menandakan permulaan revolusi China dimulakan oleh tentera-tentera yang dipengaruhi oleh Dong Minghui. Ulasan, revolusi ini telah menyebabkan kejatuhan dinasti Manchu dan penubuhan sebuah republik di China apabila Maharaja Puyi diturunkan pada 12 Februari 1912. Kesimpulannya ialah bermula dengan mengumpul pengaruh, mendapatkan dana sehinggalah berjaya melancar revolusi pada 1911. Dr. Sun telah memainkan peranan yang besar dalam merancang dan menggerakkan revolusi ini. Walau bagaimanapun, dasar-dasar Dr. Sun Yat-sen tidak sempat bagi China untuk dipraktikan kerana Yuan Shikai telah menaiki tahta sebagai seorang diktator yang baru. Sekian, terima kasih.